Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah, aku kembali selepas beberapa lama bercuti kan. Aku nak minta maaf dengan korang sangat-sangat kepada semua yang sentiasa menunggu video baru dari channel ni. Terima kasih kerana terus menyokong. Okey, tujuan aku buat video untuk hari ni adalah sebab rumours yang daripada sumber yang sangat boleh dipercayai mengatakan Jumaat ni motor yang aku personally sangat tunggu-tunggu akhirnya dilancarkan juga dekat Malaysia secara rasminya, iaitu motor 2021 Honda CBR 250R SP. So korang dah tak perlu lagi hanya melihat jiran kita iaitu Indonesia berseronok dengan motor tu kan, sebab telah tiba masanya untuk kita juga berseronok dengan motor tu. Jadinya hari ni aku nak share dengan korang 7 perkara menarik yang aku rasa korang perlu tahu tentang motor CBR 250RR SP version Malaysia ni. So tanpa buang masa, jom. Sebelum aku mulakan poin yang pertama, kenapa aku fokus kepada SP version saja kan? Jawapannya adalah rumours mengatakan untuk pasaran Malaysia hanya masuk SP version saja. Aku tak tahulah nak cakap ni berita buruk ke berita baik, sebab kalau masuk yang standard version saja akan ada ramailah orang kata, "Weh, apa pasal masuk yang biasa je kan? Asal tak masuk yang SP kan, yang full spec?" Tapi bila masuk yang full spec, asal tak masuk yang standard? Apa-apa pun kita tunggu Jumaat ni lah. Lagi 2 hari je pun. Aku personally harap masuk jugalah yang standard version tu, walaupun aku memang berminat dengan yang SP, sebab aku nak tengok harga dia tu kompetitif dengan 250 yang lain. Okeylah, jom kita masuk kepada poin menarik pertama tentang CBR 250RR SP ni, iaitu ia dilengkapi dengan enjin 2 silinder 250cc yang paling berkuasa sekali, iaitu menghasilkan 41 horsepower pada 13,000 rpm dan juga 25 Nm of torque dekat 11,000 rpm. Ini sekaligus meninggalkan kompetitor-kompetitor lain lah, seperti Ninja 250R, Yamaha R25. Tapi aku akan sebut untuk pertama kalinya, the only 250 yang boleh kalahkan dia dari segi power figure adalah Kawasaki ZX25R 4 silinder tu. Tapi still CBR 250RR ni ada torque yang lebih berbanding ZX25R, yang membawa aku kepada poin seterusnya, iaitu CBR 250RR SP ni adalah jentera 250cc yang paling laju dekat track. Ya betul, even lebih laju daripada Kawasaki ZX25R 4 silinder tu. Tapi obviously kita kena ambil kira jugalah layout track tu macam mana. Kalau track tu jenis straight je banyak, mungkin ZX25R lebih laju lah. Ada satu media Jepun ni yang aku suka baca, iaitu Young Machine. Ada buat head to head test CBR 250RR SP ni versus dengan ZX25R dekat track Suzuka Circuit. Track ni kalau korang main Ride 4 kan, ada lah dalam tu. Boleh tengok layout dia macam mana. Result daripada test ni menunjukkan yang CBR 250RR ni boleh tampau ZX25R ni dekat track. Probably disebabkan oleh torque yang lebih tinggi. Mungkin CBR 250RR ni dia handling dia lebih agile, lebih sesuai untuk track lah. Lagipun berat dia pun lebih ringan, lebih track weapon kalau kita nak compare dengan 250 yang lain. Okey, poin menarik yang ketiga ni mungkin aku rasa untuk rakyat Malaysia ni memang nak sangat tahulah iaitu berkaitan dengan top speed. Jentera CBR 250RR ni dalam keadaan almost standard boleh capai sehingga 199 km sejam pada speedo selepas buang ref limit. Gila weh. Okey, aku sebenarnya refer kepada satu video ni dari Indonesia yang tajuknya adalah CBR 250RR standard top speed 199 km sejam. Link ada dekat description. Tak adalah fully standard. Sebenarnya dia ada 2 mode yang kita boleh confirm lah. Yang pertama dia dah tekan exhaust, yang kedua dia dah tweak ref limit dekat gear 6. Cara dia senang je, dia usik wiring yang mana ECU akan baca gear 6 kepada gear 1. Sebab tu kalau kau tengok dalam video tu, bila dia nak accelerate je gear 6. Bila top speed gear 1, kan terbalik kan. Power betul gear 1 200 km sejam. Fireblade SP pun tak dapat weh. Sebabnya adalah for some reason ref limit untuk gear 1 motor ni adalah lebih tinggi berbanding ref limit pada gear 6, iaitu 14,500 rpm. Kalau betul-betul standard tak usik apa-apa mungkin 18 macam tu. Tapi bila dia usik ref limit tu, dia terbalikkan benda tu, terus boleh pergi sampai 199 dengan enjin yang masih standard, ECU standard semua lah. So memang laju lah sebenarnya kan. Tapi tu speedo tau. Kalau check GPS aku rasa tak sampai 8 pun. Seterusnya kita masuk kepada poin menarik yang keempat, iaitu jentera ni adalah jentera 250cc yang dilengkapi dengan teknologi ride by wire ataupun yang diorang panggil throttle by wire.
Apa benda pula tu kan? Senang je. Benda ni adalah satu teknologi yang mana apabila kita pulas je throttle grip tu, signal akan dihantar secara electrical melalui wiring, bukan lagi physical kabel besi macam yang kita biasa tengok tu lah kat motor-motor biasa kan. So tak adalah masalah kabel throttle putus sebagai kan. Biasanya teknologi ni memang ada dekat motor-motor yang high end je. Motor-motor yang kira sisi tinggi je. Even Ducati Monster aku tu pun tak ada benda ni. Teknologi ni bagi aku membuatkan CBR 250RR ni dekat kelas yang tersendiri lah. Yang mana teknologi ni juga membolehkan dia ada beberapa riding mode, iaitu Comfort, Sport dan Sport Plus. Kalau korang tak tahu pasal benda-benda ni, kalau korang nak tahu lebih, boleh tengok video kat atas ni. Yes, betul, aku dah test ride motor ni dari Genting bawa ke KLCC. Dah lama dah. Lebih setahun lepas. Okey, poin menarik yang seterusnya, iaitu poin yang kelima, adalah design yang agresif dari segi rupa dan juga riding position. Dari segi rupa, pada pendapat aku, this is personal, korang boleh setuju atau tak setuju. Bagi aku, setakat ni aku rasa inilah motor 250 yang paling cantik. Dari awal lagi masa prototype pun orang dah start bandingkan dia dengan Panigale lah kan. Depan dia kan macam tajam macam tu kan. Dengan lampu LED dia tu, dengan bertingkat ada dua, kemudian lampu belakang pun LED bertingkat. Setiap angle motor ni bagi aku memang sporty. Dia design dengan style sporty, yang mana kalau motor tu tak bergerak pun dah nampak laju. Bukan dari rupa je agresif, dari segi ergonomik ataupun riding position pun agak agresif. Dia masih upright macam 250 lain. Yelah, ni bukan motor beginner kan. Dia still rasa macam duduk dalam motor. Tak macam kalau kita bawa superbike macam contohnya Fireblade SP, kita akan rasa duduk atas motor tau. Sebab dia punya tank dia pun macam rendah, seat dia tinggi, kemudian clip on dia rendah kan. Dia masih lagi rasa macam duduk dalam motor, macam 250 lain. Tapi dia agresif sikit. Pada pendapat aku yang dah pernah test ride motor ni, aku rasa dia jauh lebih sporty dari segi riding position kalau kita compare dengan contohnya R25 ataupun Ninja 250R dan juga ZX25R tu yang belum masuk lagi tu. Dia tak se-agresif little bike ataupun superbike contohnya R1M, tapi dia juga tak se-relax macam R25. Dia dekat tengah-tengah, just nice. Poin menarik seterusnya iaitu yang keenam, jentera CBR 250RR SP ni dilengkapi dengan equipment yang sangat premium pada pendapat aku untuk jentera 250, yang mana kalau dulu kita boleh tengok dekat motor-motor besar je lah, sama macam throttle by wire tadi kan. Antaranya kita ada upside down fork, Showa USD fork. Fork ni sedap tu. Kalau tak silap aku untuk SP ni dia dah improve lagi, katanya dah ditinggikan sikit 1 cm ke macam tu lah. Kalau korang tengok spek ARC pun, kalau tahun 2018 punya fork dia tu dari segi luaran sama, tapi dari segi function sebelah kanan lain, sebelah kiri lain. Sebelah kanan tu untuk preload, sebelah kiri untuk damping, rebound dan compression. Berbeza untuk spek RRC yang terbaru, CBR 250RR ni dia gunakan fork yang sama, identical kiri dan kanan. Dua-dua ada function preload dengan damping. Aku tak sure spek tu adalah sama untuk SP version yang 2021 ni juga. Tapi yalah, as a side note je lah. Selain daripada fork yang premium, motor ni juga dilengkapi dengan quick shifter dan auto blipper. Gila weh. Selalu kalau kau tengok aku buat test ride, bila aku nak downshift je aku akan blip throttle kan. So untuk motor ni kau tak perlu dah nak blip-blip semua tu. Tak perlu lagi nak belajar ref matching bagai kan. Dia dah blipkan siap-siap untuk kau. Dah macam Panigale pula dah. Tambah pula motor ni ada slipper clutch. Memang kau boleh je lah nak downshift daripada gear 6 kepada gear 2 tu laju-laju kan. Barulah macam MotoGP. Okey, kita dah sampai kepada poin yang terakhir, poin yang ketujuh, yang mana nak kata menarik pun tak menarik sangat lah, iaitu berkaitan dengan harga. Walaupun ramai orang cakap CBR 250RR ni tak masuk-masuk Malaysia disebabkan oleh emission lah apalah kan, aku personally dengan apa yang aku dengar-dengar, aku rasa lah sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalah sebenar dia adalah harga. Sebab seperti mana yang kita tahu dekat Thailand, yang mana CBR 250RR dia diimport masuk tau. Dia tak pasang locally. Sama macam Malaysia lah. Kalau kita bawa masuk, kita takkan pasang lokal. Yang mana harganya dijual dekat Thailand adalah RM32,000. Ini standard version tau. Kalau SP tak berapa kan. Masa tu aku rasa macam, ini kalau masuk Malaysia ni confirm RM35,000 ke atas harga dia ni. Yelah, biasa harga motor dekat Thailand kan murah sikit daripada Malaysia kan. Tapi satu benda yang korang perlu tahu, setahu aku lah, ada dua negara je yang pasang CBR 250RR ni. Yang pertama keluaran Indonesia, yang kedua keluaran Jepun. Yang kat Thailand tu dia ambil daripada Jepun directly. Sebab tu lah harga dia macam tu.
Kenapa dia tak ambil daripada Indonesia kan? Sebabnya mungkin Thailand dia belum confident lagi dengan kualiti hasil pemasangan dekat Indonesia tu. Dan mungkin juga based on aku punya assumption je lah, mungkin bonsu Honda Malaysia nak tengok long term quality Honda CBR250RR ni yang keluaran Indonesia. So now selepas 3 tahun kita boleh tengok dekat Indonesia pun tak ada banyak masalah. So diorang decide untuk bawa masuk version Indonesia. Sebab kalau bawa masuk yang Jepun tu meninggal laga dia. Aku dah test sendiri, aku dah bawa sendiri, dah tengok depan-depan sendiri motor CBR250RR yang version Jepun dan juga version Indonesia. Dari segi kualiti lah, aku rasa lebih kurang je. Dia ada beza. Contohnya yang paling clear sekali dia punya signal tau. Kita tengoklah Jumaat ni. Tapi bagi aku dari segi kualiti tak ada beza sangat lah. Okey je. Panjang pula kau sembang. Habis harga dia berapa? Okey. Menurut rumors, harga standard version kalau masuk Malaysia adalah sekitar 24,000 ke 25,000 macam tu. Dan untuk ST version bawah 30,000. Dalam 29,000 macam tu lah. Kalau sebut bawah 30 tu 29 lah. Tapi itulah dengar-dengarnya tak masuk standard version tu. So adakah harga SP ni dianggap mahal? Pada pendapat aku, yes. Tapi adakah juga berbaloi? Pada pendapat aku juga, yes. Sebab yelah kalau kau tengok poin-poin yang aku cakap tadi kan, memang banyak lah kelebihan motor ni. Walau bagaimanapun, kita tunggu Jumaat ni untuk harga rasmi. Dan juga kita tunggu nanti bila aku dapat test ride motor ni yang version SP pula, aku akan bagi tahu balik lah sama ada aku rasa memang betul-betul berbaloi ke tak. Sebab yelah yang aku test tu version yang lama, iaitu 38 horsepower engine, tak ada QS, tak ada auto blipper, fork pun yang kira mungkin belum di-upgrade lagi. So aku nak tengok lah. Kita tunggu insyaAllah. Okey lah, sampai sini je dulu. Korang boleh nyatakan pendapat korang dekat ruangan komen. Apa pendapat korang tentang motor yang kira lama, dah lambat sangat ni sampai ke Malaysia ni. Dari 2017 kita tunggu, tak masuk-masuk. Jumaat ni barulah secara rasminya masuk ke Malaysia. Orang dulu-dulu kata better late than never kan. Okeylah, kalau korang nak support channel ni supaya terus bernafas, korang boleh dapatkan official merchandise Nasi Haris Motovlog Ride with Passion dekat akaun Shopee. Link ada dekat description. Aku baru je restock keytag yang dah lama sold out tu. Dan juga korang boleh dapatkan neck tube, sticker pack. InsyaAllah coming soon kita ada t-shirt pula. So stay tune. Terima kasih kepada semua pembeli atas sokongan anda. Terima kasih banyak-banyak. Seperti biasa, sampai sini je dulu. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.